Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kama 'allamta Adama fa'allimna, wa kama fahamta Sulaimana fahimna, wa kama 'asamta Yusufa fa'asimna, wa kama sallamta Yunusa fasallimna, wa kama akramta Ayyuba fa'akrimna, wa kama alhamta awliyaika fa'alhimna, wa kama hayyamta ahbabika fahayyimna, wa min ridhaka ghanimna, wa min fadlika la tahrimna, wa ja'alna laka minasy syakirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita bertemu dengan izin Allah untuk meneruskan lagi perkongsian ilmu kita daripada kitab Tajwidul Quran. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 321. Baik. Jadi yang lepas kita berkongsi berkaitan dengan ikhfa, iaitu ikhfa hakiki dalam hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki pada yang lepas ada beberapa perkara yang mana wajib kita menjaga, memeliharanya ketika mana kita membaca ayat atau kalimah yang berkaitan dengan ikhfa hakiki. Iaitu adalah yang pertama, jangan ditambah. Yang pertama adalah memelihara lidah kita daripada melekat pada gigi kacip sebelah atas, iaitu pada ketika kita menyebut nun sakinah dan tanwin itu, ataupun kita menyebut kalimah-kalimah yang padanya ada huruf ikhfa. Contoh ankum, jadi jauhkan ujung lidah kita daripada gigi kacip sebelah atas. Kalau kita rapatkan, tekapkan ataupun lekapkan, maka dia akan jadi izhar. Ankum, dia tak jadi ikhfa. Jadi kena renggangkan hujung lidah, itu yang pertama. Yang kedua, wajib menjaga daripada berlaku mat ketika melafazkan ikhfa nun sakinah, iaitu seperti ankum, dia asalnya ain nun kaf mim kan, terus ankum, dengung kat situ, tapi ada setengahnya dia terbabas, maka dia terpanjangkan sebutan tersebut. Ankum, dia tak terus masuk kepada ikhfa itu. Jadi itu juga perlu dipelihara ataupun perlu dijaga oleh pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga, hendaklah membezakan antara ikhfa adna dan juga ikhfa a'la. Ikhfa adna dan ikhfa a'la, mana iaitu adna, mana iaitu a'la. Iaitu adna adalah martabat yang jauh, martabat terendah, ataupun kedudukan huruf ikhfa itu jauh daripada nun sakinah atau tanwin, iaitulah huruf qaf dan huruf kaf. Itu ikhfa adna ataupun martabat adna. Yang kedua iaitu martabat a'la, martabat yang tertinggi adalah martabat yang tertinggi adalah huruf ta, dal, ta. Maknanya ataupun dalam kitab lain disebut aqrab, dekat, hampir dengan makhraj nun sakinah ataupun tanwin itu. Jadi aqrab dan juga ab'ad, ataupun a'la dan juga adna. Jadi membezakan
kuntum. Jadi beza kan, ikhfa yang pertama berbeza dengan ikhfa yang kedua. Mungkin kita dengar sekali imbas tu kita tak nampaklah perbezaan dia. Tapi ulama dia meneliti dalam perkara tersebut, maka di situ ada perbezaan. Dia tidak sama, tidak sama kedua-duanya. Baik. Jadi pada malam ni kita sambung tengok berkenaan dengan contoh-contoh ikhfa hakiki, kerana tak semua ada kitab ini, tak semua ada kitab ni. Jadi kita semak dalam Al-Quran ataupun kita sambung bacaan yang sebelum ni. Ada kita baca di mana sebelum ni? Cikgu ada tanda? Tak ada tanda. Tak ada tanda. Kita baca mana-mana yang kita nak baca. Kita nak baca di mana? Apa, kita ambil surah Ali Imran. Kita buka surah Ali Imran, maka surat 50. Surat 50, no? Okey. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, dia ada lagi dua riwayah ataupun dia ada lagi dua wajah bacaannya, iaitu yang kedua saya rasa dah sebut dah di sini dulu kot, tak apa kita ulang lagi ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh? Silakan cuba. Dia bersambung panjang, mim Allah itu. Silakan. Dia sambung sambung dengan baris fathah. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang kedua. Yang ketiga pendek sikit. Alif Lam Mim. Allahu la. Sekali lagi. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik.
Jadi ketiga-tiga wajah ni boleh dibaca dalam sembahyang. Lepas ni imam awal kita nak baca dalam sembahyang, bolehlah buat bersambung lagu tu no. Bagi biasa baca. Maknanya bagi orang sini tahulah kaedah tu boleh baca. Ya, cara macam tu boleh baca. Jadi budaya jadi amalan pun tak apa. Mungkin di tempat-tempat lain tak diamalkan begitu, tapi bila di sini kita belajar, maka kita boleh amalkan. Dan kalau boleh disampaikan kepada yang lain pula kan. Kerana jarang-jarang dibaca seperti itu. Tapi nak sambung tu kena sempurnakan harakat dia lah. Mimallah. Mimallah dengan baris atas. Baik. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Baina yadaih, kalimah yadaih dengan ada ha di hujung tu, maka kita jangan sembunyikan ha itu. Baina yadaih. Itu sekali lagi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Di sini tengok kalimah ni apa? Wa anzala. Nun sakinah bertemu dengan zai kan. Jadi zai adalah salah satu daripada huruf ikhfa tu kan. Wa anzala. Jadi wa anzala zai. Zai duduk di mana ataupun disebut sebagai apa? Ikhfa apa? Ikhfa a'la ka, ikhfa awsat ka, ikhfa adna. Zai. Ya. Yang lepas kita sebut apa? Dia ada 15 huruf kan? Jadi zai adalah ikhfa awsat. Dia di pertengahan. Okey? Dia di pertengahan. Baik. Wa anzalat tawrata wal injil. Wa anza dia ke depan, dia nak sebut zai kan. Wa anzalat tawrata wal injil. Injil tu injil hujung lidah renggang dengan apa tu tadi, gigi kacip sebelah atas yang kita ingat kata ulama kena berjaga-jaga dalam bab tu, iaitu kena renggangkan hujung lidah dengan gigi kacip sebelah atas. Wa anzala kita renggangkan lah, tapi bila jangan dia jadi injil, kena injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. Masa kena masuk pergi ke hidung suara itu kena pergi ke hidung baru dia ada dengung, baru dia bunyi ikhfa tu, dengung ikhfa tu. Kalau tidak tak sempurna dengung dia. Wa anzalat Taurata wal Injil. Bila mana kita sebut huruf yang berbaris kasrah, maka rahang mulut kita yang bahagian bawah kena ke bawah. Wal Injil, jil, gitu. Sekali lagi wa anzalat Taurata wal Injil.
baik. Min ke dalam. Kerana apa? Ini adalah martabat adna ke a'la. Qaf. Adna kan. Dia kedudukan dia adalah ab'ad. Ataupun disebut sebagai ikhfa ab'ad. Kalau ikhfa aqra adalah martabat a'la. Ini adalah ikhfa ab'ad. Dia jauh. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Dia beza lah. Jadi kalau martabat a'la dia dekat, dia sebelah hadapan. Tapi disebabkan martabat adna dia ab'ad, dia jauh daripada makhraj nun sakinah itu, maka dia ke dalam. Itu. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Okey, nampaklah perbezaannya. Itu martabat adna dan juga martabat a'la. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Azabun syadid juga adalah ikhfa, tapi dia dengan tanwin kan. Sekali lagi, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Azabun syadid yani ikhfa mana? Ikhfa adna ka, ikhfa a'la ka, ikhfa awsat. Awsat dah, dia pertengahan kerana dia berada di tengah kan. Makhraj huruf shin apa? Wa min wasṭihi fajimun shinun ya. Tengah lidah adalah makhraj bagi huruf shin, bagi huruf jim dan bagi huruf ya. Jadi shin makhrajnya di tengah. Jadi bila kita nak baca, nak amalkan ikhfa ini, maka kita kena timbang juga dengan makhraj. Tu sebenarnya dia ada kaitan. Jadi hukum aridi berkait dengan hukum lazimah. Hukum lazimah dia tu ataupun sifat lazimah. Sifat aridah berkait dengan sifat lazimah. Jadi sifat lazimah dia apa? Sifat lazimah dia adalah apa? Shin, iaitu jahar kan. Kemudian sya rakhawah, kemudian istifal, sya istifal, kemudian infitah sya. Tu sifat lazimah dia. Dan juga makhraj dia wa min wasṭihi fajimun shinun ya, iaitu makhraj dia adalah di tengah lidah. Jadi bila kita baca, kita nak sebut, kita nak baca, maka kita kena kaitkan dengan makhraj dia. Asal makhraj dia di mana? Lepas tu dia bunyi bi ayatillahi lahum azabun syadid. Begitu makna kena pergi kepada makhraj. Baik. Terus wallahu azizun dzun. Tu di situ tengok dah. Wallahu azizun dzuntiqam.
Ini tanwin bertemu dengan zal, kan? Tanwin bertemu dengan zal, hukum dia apa? Ikhfa jugalah, kan? Ikhfa. Jadi zal ni martabat dia adna ke awsat ke a'la? Zal. Di mana? Awsat juga, kan? Awsat jugalah. Zal, zai, apa lagi? Sad. Satu jaza saddaka fathiq datazin syadza. Jadi zal juga adalah awsat, di pertengahan. Makhraj huruf zal tidak berhampiran dengan nun sakinah, dengan makhraj nun. Jadi dia pertengahan. Wallahu azizun itu yang pertama, kan? Wallahu azizun dzuntiqam. Kat situ kerana apa? Kerana dia ada dua huruf. Yang pertama huruf zal, yang kedua huruf zal. Jadi zal dengan zal kita ni pun dah tergeliat lagi. Sebab dia duduk sebelah-sebelah, kan? Wallahu azizun dzuntiqam. Sekali lagi, silakan. Macam tak boleh nak beza zal dengan zal. Kan? Kat situ dia agak sukar. Tapi kita ingat balik, makhraj bagi huruf zal di mana? Ujung lidah, belakang gigi kacit sebelah bawah. Itu zal. Huruf zal, ujung lidah, bawah gigi kacit sebelah atas. So bila kita sebut, maka kena pergi kepada makhraj dia. Wallahu azizun tu zal. Sebelum tu zal. Wallahu azizun tu yang kedua tu zal. Wallahu azizun dzuntiqam. Boleh tu. Lidah tak pergi lah, lekat lah. Yang pertama dia kasar. Zal itu dia bunyi kasar sebab dia sofir, kan? Dia ada sifat sofir, sifat lazimah dia sofir, kan? Yang kedua zal lembut. Wallahu azizun dzuntiqam. Cuba tak? Kena membezakan zai dengan zal. Nampak? Zal yang pertama azi itu boleh, kan? Dengar tadi okey. Tapi bila masuk zal yang kedua tu azizun dia dah jadi dia agak lembut sikit, agak tak terlalu kasar sangat. Maknanya dia hilang sifat sofir kat situ. Bila hilang sifat sofir, maknanya sifat asliyah dia tu tak sempurna. Jadi kena sebut zai. Sebab pula dia ini bertanda dhammah, kan? Tanwin dhammah, azizun. Makna kata dia bukan nipis, dia kena baca dengan tebal, tafkhim. Wallahu azi dengan baris kasrah, maka tarqiq baris kasrah. Tapi bila zun dia kena tebal, dia kena tafkhim. Jadi dia kena sebut dengan jelas kat situ, dengan tidak meninggalkan sifatnya iaitu sofir. Zai, sad, sin, iaitu ada sifat sofir, yakni desiran, berdesir. Itu kena bunyi. Wallahu azizun dzuntiqam. Boleh tak? Boleh tu. Kira boleh. Jadi kita kena perkemas lagi lah, no? Itu kaedah dia, no? Baik. Kemudian innallaha la yakhfa alaihi syai'un
fil ardi wala fis sama'. Syai'un fi. Terus kepada fa, ke hadapan. Suara kita hantar ke hadapan sebab makhraj huruf fa di mana? Makhraj huruf fa di hadapan. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Fa ni termasuk dalam huruf ikhfa. Betul tak? Fa adalah huruf ikhfa. Satu juzah saddaka fa. Fathiq. Maka fa termasuk dalam huruf ikhfa. Jadi syai'un fi. Terus kita, mulut kita ni bila dengung ikhfa tu, syai'un fi, syai'un, terus ke hadapan. Buat terus apa tu? Rumah fa tu. Kan? Bahasa mudah kita buat faham lagu tu lah. Buat terus mulut kita ni, buat terus rumah fa. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fi. Gitu. Syai'un fil ardi wala fis sama'. Okey, boleh sekali lagi? Kita ulang sekali lagi. Dia tak teratur pula, terabur jadi. Dengung pada inna wajibul ghunnah, kena jaga, jangan kita tinggal tang situ. Inna Allah, dua harakat tu kan, jangan tinggal. Jangan kita pula apa dia kata, potong jadi satu harakat je. Inna Allah pendek sangat, dia kena sempurnakan dia. Tu baca Quran tenang. Dengan sebab kita baca Quran tenanglah, dia menenangkan kita. Kalau kita baca gopoh-gopohlah kita. Itu kaedah dia. Baik. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Fis sama' berhenti dengan hamzah. Syai'un fil ardi wala fis sama'. Silakan sekali lagi. Syai'un fil ardi wala fis sama'. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Kat sini ha tu jangan buat khafa ataupun jangan sembunyikan bunyi ha. Mana kena bunyikan ha tu. Huwa gitu. Ada ha tu, dia ada hamsun, maka desiran angin tu dia ada. Huwallazi gitu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة Tengok kalimah zayru fayattabi'una. Jadi zayru ya, zayru fa. Jadi dia di situ huruf dia huruf ghain kan. Pertama sekali kena sebut huruf ghain terlebih dahulu. Zayru di hujung halkum kan. Hujung halkum ataupun ada setengah sebut awal pangkal lidah. Itu tempat bagi ataupun makhraj huruf ghain. Adnahu ghainu kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha. Jadi di hujung halkum adalah huruf ghain dan huruf kha. Jadi kena sampai dahulu di hujung halkum, kemudian barulah pergi ataupun dengungkan. Jadi apa? محكمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Jadi boleh ulang sekali lagi. فأما الذي Kau tenggelam Nampak tak cukup? Okey. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ya, sekali lagi, sekali. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون baru sampai no? Baik. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Yang ni kena dengar tu, ikhfa tu. Nun mati bertemu dengan dal. Kullum min 'indi rabbina. Yang tak dengungnya min. Min ain tak dengung. Min ai tak dengung. Kerana nun mati bertemu dengan ain. Dan nun mati bertemu dengan ain, hukumnya adalah izhar, ya, izhar halqi. Jadi kullum min gitu. Jadi nun Allah SWT hujung lidah matikan pada ataupun lekatkan pada makhraj nun. Kullum min 'indi kullum min 'indi rabbina. Silakan. وما يذكر إلا أولو الألباب. sekali lagi, وما يذكر إلا أولو الألباب. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Sekali lagi, wahab lana min ladunka, ka di dalam, maksudnya lebih sama dengan qaf, ya, iaitu dipanggil martabat adna. Adapun ikhfa ab'ad, yang jauh jarak dia dengan makhraj nun sakinah. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Boleh kau tak cukup nafas tu? Tak cukup nafas? Kenapa pula? Okey, pendekkan sikit ya. Tapi cuba tarik nafas dulu. Nak pendekkan, pendek sangat pula dia. Cuba tarik nafas dulu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Boleh. Boleh juga. Boleh. Inna Allah la yukhliful mi'ad.
Baik. Boleh lagi? Boleh lagi 2 ayat? Boleh. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum la tughniya, ana iaitu ikhfa apa? Ikhfa aqrab, martabat a'la. Innal ladzina kafaru la terus kepada ta, la tughniya anhum. Sekali lagi, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum ta tu dia apa ni? Ta tu adalah huruf yang lemah ataupun martabat dia apa ni, dia panggil rendah, berbanding dengan huruf ghin, ya. Ghin ada sifat isti'la, dan ta sifat dia infitah ataupun istifal. Jadi tu maknanya tidak kuat sebutannya ataupun bunyinya tidak kuat. Tapi ghin tu ya, ghin dia kuat ataupun dia isti'la, tinggi. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum sekali lagi silakan. Innal ladzina huruf ghin ni kadang-kadang dia tertukar dengan huruf apa? Huruf ain, ataupun tersilap kekeliruan menyebutnya adalah di antaranya huruf ain ataupun huruf kha, ya. Kadang-kadang berlakulah ada setengah pembaca ni dia baca la tu'niya, dia tak jadi tughniya, jadi tu'niya satu, ataupun la tughniya kerana ghin dan kha satu makhraj, maka kadang-kadang dia tersebut kha. Itu kita perlu berhati-hatilah. Jadi jangan sebut kha, sebut ghin. Okey. Baik. Kita sambung wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Baik. Jadi itulah di antaranya yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bacakan sebentar tadi dapat menjadi panduan kepada kita berkenaan dengan contoh-contoh ikhfa. Dalam surah ni ada beberapa kalimah-kalimah yang berkait dengan ikhfa hakiki. Jadi itulah antaranya, maka kita perlu pertamanya menyempurnakan ataupun kena pada makhraj huruf itu. Kemudian yang kedua, sifat-sifat huruf tu. Kemudian yang ketiga, sifat aridah dia lah, kan? Hukum dia apa? Ikhfa. Aridah dia adalah ikhfa hakiki di sini. Kemudian ila mana ikhfa hakiki, kemudian pula harakah. Dia 4 perkara situ. Pertama makhraj, kedua sifat asliyah, ketiga sifat aridah, yang keempat harakah. Jadi dalam setiap kali kita membaca Al-Quran, 4 perkara ni dia ada. Dia tak lari lah. Jadi dia ada berkaitan. Dia mestilah kita terikat dengan 4 perkara ni. Jadi kita pun bacalah mengikut keempat perkara ni dengan sebaiknya. Ini disebut di sini apa? Jangan kita lekatkan hujung lidah kita kepada gusi gigi kacip sebelah atas. Kerana apa? Bila kita lekat, maka dia takkan jadi ikhfa, kan? Ulama pesan di situ.
Yang kedua, jangan panjangkan seperti tambah alif mat. Jadi perkara-perkara tersebut apabila disebut oleh para ulama, maka dia menjadi panduan kepada kita lah. Bila kita baca, maka kita baca dengan sepenuh perhatian mengikut kaedah-kaedah yang telah pun dikaji oleh para ulama. Maka mudah-mudahan bacaan kita menjadi bacaan yang yang sempurna, insya-Allah. Baik, wallahu taala alam. Insya-Allah sekadar itu dahulu. Pada malam ni insya-Allah kita jumpa pula pada tahun hadapan, mudah-mudahan dengan izin Allah taala. Oi, lama ni, setahun ni. Tu ya, insya-Allah moga diberi kesihatan dunia wal akhirah insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.